Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin dan inayahnya jua pada hari ini kita berkesempatan dalam siri kupasan kedua Perutusan 100 Hari NAP Chancellor dan Amanat 2024, dan pastinya tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, kita bersiaran secara dalam talian menerusi Putra TV. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan mengupas dengan lebih lanjut perutusan yang berbahagia Datuk NAP Chancellor berkaitan hala tuju dan juga intipati amanat beliau. Kita imbaskan kembali pada 24 Januari 2024 yang lalu, Majlis Perutusan 100 Hari NAP Chancellor dan Amanat 2024 telah pun berjaya direalisasikan dan telah disampaikan mesej penting, amanat yang sangat memberi kesan kepada warga universiti khususnya. Dan kalau kita telitikan jauh juga pada hari berkenaan, amanat yang menggariskan strategi dan pendekatan yang ingin dibawa oleh yang berbahagia Datuk NAP Chancellor bersama seluruh warga Universiti Putra Malaysia agar dapat kita menyediakan universiti kita yang kita sayangi ini untuk mendepani masa hadapan yang pastinya akan mencabar. Dan pada siri kupasan kedua hari ini, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, kita sangat bertuah kerana kita dihadirkan dengan 3 personalia hebat yang pastinya berdiri duduk dekat bersama yang berbahagia Datuk NAP Chancellor. Izinkan saya memperkenalkan 3 panel kita pada hari ini. Yang pertama, yang berbahagia Profesor Zambari Sarkawi, Timbalan NAP Chancellor Penyelidikan dan Inovasi kita. Apa khabar hari ini, Prof? Baik, alhamdulillah, Puan Zai. Alhamdulillah, syukur. Dan panel kita dua, yang berbahagia Profesor Dr. Ismi Arif Ismail, Timbalan NAP Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Prof, tak pernah lekang daripada senyum tu. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Dan sudah pastinya panel kita ketiga tak lain tak bukan, tak kurang hebatnya. Yang berbahagia Profesor Dr. Arifin Abdul, Timbalan NAP Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni yang juga kini menjalankan fungsi Timbalan NAP Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat. Sihat kita hari ini, Prof? Alhamdulillah, sihat Puan Zai. Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. 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 Jadi, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, inilah barisan panel yang akan bersama-sama kita pada hari ini untuk siri kupasan kedua yang akan memperincikan tindakan strategi mereka di bawah portfolio timbalan-timbalan NAP Chancellor yang pastinya menyokong penuh hasrat yang berbahagia Datuk NAP Chancellor dalam menyelusuri tahun 2024 terutamanya. Jadi kalau yang bagi Prof, kalau kita lihat kerangka yang telah dikongsikan oleh yang bagi Datuk NAP Chancellor kita, kerangka rumah yang sangat mantap, teguh dengan 5 asas foundation yang diketengahkan, dengan 6 pillars yang dibawa yang akhirnya menterjemahkan menghala kepada true north kita. Tak lain tak bukan, kita ceritakan berilmu, berbakti itu tadi. Mungkin untuk peringkat permulaan, mungkin Prof dapat kongsikan dari perspektif portfolio masing-masing. Bagaimana Prof melihat
kerangka hala tuju ini untuk membawa warga UPM, khususnya entiti PTJ di bawah yang berbahagia, Prof. Kita mulakan daripada Prof Zam dulu. Saya Silakan, dulu, Prof. Okey, terima kasih Puan Zai. Saya lihat dari perspektif pejabat saya, iaitu penyelidikan dan inovasi. Dan saya dah lama dah tengok kerangka hala tuju ni dah banyak kali dalam mesyuarat dan sebagainya. Dah kira macam dah hadam lah. Alhamdulillah. Jadi pilar-pilar ni sangat penting, terutama sekali di pilar nombor 2, iaitu penyelidikan relevan dan berimpak tinggi dalam hubungan dia penyelidikan dan inovasi. Walaupun itu memang tugas yang utama, tetapi saya lihat pilar-pilar lain pun sangat berkaitan dengan penyelidikan inovasi. Dan maksudnya tadi kita tak boleh nak fokus pada satu saja, dan yang 5 tu kita abaikan. Kita kena ambil juga sebab dia sangat berkaitan. Contohnya tadi kesohoran peringkat global. Kita nak kita punya penyelidikan berimpak tinggi sampai ke peringkat global. Dan juga pengukuhan komuniti. Penyelidikan mesti ada impak di komuniti. Dan kita nak lihat, kita buat research dan inovasi sebagainya, komuniti yang kena ada punya manfaat tu. Dan memperkasakan industri. Industri memang research kita ada berkaitan dengan industri, ada banyak sekarang ni industri. Dan kita akan memperkasakan lagi industri, dan industri alhamdulillah sekarang ni dah melihat UPM sebagai pusat inovasi, dan kita akan tingkatkan lagi. Dan lain-lain juga. Maksudnya Prof, walaupun ada pilar tertentu untuk TNCPI, tidak boleh menafikan juga pilar yang lain yang bukan secara terus. Betul. Jadi ini sangat relevan pada pejabat saya untuk mencapaikan True North. Okey, terima kasih yang bagi Prof untuk permulaan. Prof Ismi, pada pandangan perspektif TNCAA pula, melihat bagaimana pilar utama yang dikaitkan dengan pilar-pilar yang lain dengan landas asas yang penting di bawah itu tadi. Terima kasih Puan Zai, rakan-rakan TNC. Saya sangat teruja bila kita mendengar perkongsian dan juga apa yang telah disampaikan oleh sebagai Prof Datuk Naib Chancellor, terutama untuk memartabatkan lagi moto UPM selama ini, berilmu berbakti. Sememangnya moto ini sangat bermakna, mendalam, dan saya yakin insya-Allah ia akan relevan lah sampai bila. Sebab bila kita bercakap tentang fungsi universiti, sememangnya kita sepatutnya membantu membangunkan negara dan insya-Allah juga membangunkan masyarakat sejagat, menggunakan ilmu yang kita terokai, yang kita kongsikan dengan para pelajar, dan perkongsian ini dilakukan secara bersama antara pelajar dan juga pegawai akademik, dan disokong oleh pegawai pentadbir dan juga pegawai pelaksana. Jadi saya lihat moto berilmu berbakti ini adalah satu moto yang akan sentiasa menjadi cara hidup kita. Dan untuk berilmu, di situ saya lihat peranan entiti akademik. Sebab kita bertanggungjawab untuk menyediakan program-program akademik yang berkualiti, sama ada di peringkat prasiswazah ataupun pascasiswazah. Dan kalau kita lihat dalam naratif Prof Naib Chancellor ada menyatakan tentang pengalaman pembelajaran dan kehidupan yang bermakna. Di situ kerjasama saya dengan rakan baik saya TNC kita nak menyediakan pengalaman dan pengalaman pembelajaran dan kehidupan yang bermakna, bukan saja di dalam bilik kuliah tetapi juga di luar bilik kuliah, di fakulti, di college, di seluruh kampus. Sebab saya percaya ini akan meningkatkan ilmu bukan saja dalam kalangan pelajar tetapi juga dalam kalangan pegawai, dan akhirnya dengan ilmu yang kita bina, kita akan terus dapat berbakti kepada semua peringkat masyarakat. So, itu saya lihat relevannya entiti saya, akademik dan antarabangsa dengan apa yang telah disampaikan oleh yang disampaikan oleh Datuk Prof Naib Chancellor. Sebab bila cakap pasal antarabangsa pula,
dengan ilmu yang kita ada, bila kita cakap tentang penyebaran ilmu kepada masyarakat sejagat yang merangkumi di peringkat nasional dan juga di peringkat antarabangsa. Right. Terima kasih ya bagi Prof. Dan sudah pastinya Prof Arifin memegang 2 portfolio penting. Yang pertama dan pastinya stakeholders number 1 universiti, pelajar. Bagaimana yang bagi Prof selaku TNC hal pelajar, dan mungkin selepas ni Prof juga sebut bagaimana selaku TNC yang menjalankan fungsi TNC Jaringan Industri dan Masyarakat melihat kerangka hala tuju strategik ini dalam perspektif portfolio itu. Silakan Prof. Terima kasih Puan Zai. Satu soalan yang sangat baik untuk 2 portfolio, HEPA dan juga JIM. Baik, dalam konteks post-normal times, buka yang cuba dibawa oleh yang berbahagia Datuk Naib Chancellor kita berkenaan dengan volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. So daripada situ post-normal times yang berbagai Datuk Naib Chancellor mewujudkan satu true north ataupun kerangka untuk dibawa yang mengandungi 6 pillars dan 5 foundation ataupun asas. Dalam konteks hal ehwal pelajar dan alumni, yang pertamanya sebenarnya 6 pillars ni, Puan Zai ni dia merangkumi keseluruhan di bawah entiti HEPA. Dan services exceeding the expectation, yang mana our main stakeholders adalah pelajar sebenarnya. Ya. Yang mana perkhidmatan yang kita berikan tu seharusnya melangkaui apa yang dijangkakan oleh pelajar. Yang kedua berkenaan dengan relevant dan impactful research, walaupun di entiti HEPA itu tidak menjurus sepenuhnya, walaupun di bawah Prof Zamri sebagai TNCPI, tetapi program-program komuniti bersama masyarakat dan industri memerlukan juga hasil dapatan daripada pensyarah dan juga pelajar untuk disampaikan kepada komuniti. Dan of course sahabat saya Prof Ismi tadi menyatakan best learning and living experience itu paling dekat sebenarnya, sebab kita nak supaya pelajar ni bila dia masuk di universiti nanti, bila dia keluar nanti, maknanya dia akan ingat kepada universiti. So melalui ilmu yang mereka perolehi, pengalaman yang mereka perolehi akan disampaikan balik kepada masyarakat selari dengan moto universiti, iaitu berilmu berbakti. So dari segi thriving the industry, global prominence, itu antara juga yang sangat dekat dengan hal ehwal pelajar dan alumni, begitu juga dengan jaringan industri dan masyarakat. Kalau boleh saya tambah Puan Zai, berkenaan dengan pelajar ni, global prominence ni, kita nak pelajar kita ni dia tersohor. Maknanya bila pergi ke luar negara, mereka dapat membawa identiti JIS-nya adalah Universiti Putra Malaysia. Dan begitu juga dalam jaringan industri dan masyarakat. So thriving di industri, kita nak supaya pelajar-pelajar kita ini diperlukan dan dihargai oleh industri, dan ini juga akan membantu meningkatkan kebolehpasaran graduan. So jadi saya melihat True North yang cuba dan sedang dibawa oleh yang berbahagia Datuk Naib Chancellor ini untuk kita sama-sama garap dan kita angkat supaya dapat difahami oleh segenap lapisan staf, pelajar dan yang paling mustahak juga masyarakat dan alumni Universiti Putra Malaysia. Saya kira itu antara kupasan yang pertama Puan Zai daripada saya yang menjalankan portfolio HEPA dan juga jaringan industri masyarakat. Okay. Terima kasih yang bagi Prof, satu kupasan yang permulaan yang sangat menarik tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari. Kalau kita lihatkan kerangka yang dibawa oleh yang bagi Datuk Naib Chancellor yang diturunkan kepada timbalan Naib Chancellor beliau dan juga ahli JPU yang lain. Kerelevanan kerangka membawa seluruh warga kampus ke arah True North University. Dan yang bagi Prof, kalau kita lihat peranan yang perlu dimainkan. Kalau kita lihat yang bagi Prof dalam perutusan beliau telah menggariskan, dia bermula daripada LPU, kemudian JPU, daripada JPU adanya peranan ketua PTJ dan akhirnya seluruh staf universiti. Sudah pastilah sebagai permulaan tindakan selepas diputuskan dalam LPU, ahli JPU lah, TNC lah yang akan membawa menggarap tindakan yang bersesuaian mengikut pillars dan telah disetujui tadi, walaupun ada pillars tertentu mesti berhubung kait antara satu sama lain. Dan kalau kita lihat pula bagaimana agaknya
pendekatan yang bagi Prof bawa. Bagaimana agaknya cara nak bawa bukan sikit-sikit orang, bukannya sedikit PTJ, tapi PTJ yang banyak dengan warga-warganya di bawah accountability yang ber-Prof sendiri. Kali ini saya nak start dengan Prof Ismi dulu. Sila Prof. Terima kasih Puan Zai, saya pun teruja mendengar soalan tu. Saya percaya untuk kita maju sebagai sebuah universiti, kita semestinya mempunyai pasukan yang teguh. So, kita kena bergerak secara bersama. Saya selalu pegang kata-kata ini, teguh kita menang bersama, rapuh kita kalah binasa. So kalau kita betul-betul nak teguh, kita mesti berkongsi matlamat secara bersama. Dan saya bersetuju daripada segi strategi, bermula dengan apa yang telah disampaikan oleh Datuk Prof Naib Chancellor, ianya perlu disokong oleh Lembaga Pengarah Universiti yang merupakan badan tertinggi kita yang membantu untuk proses yang mengimbang tabir urus universiti. Dan kemudian kami dan rakan-rakan dalam JPU yang semestinya menyokong segala usaha Datuk Prof Naib Chancellor, dan kita kena pastikan yang entiti-entiti yang di bawah tanggungjawab kita juga berkongsi matlamat berkenaan, memahami apa yang kita ingin capai, dan akhirnya kita akan dapat susun atau gerak secara sistematik dan berfokus. Jadi sebab tu kalau untuk saya kupas daripada tanggungjawab saya sebagai Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, saya melihat berilmu berbakti dan juga nilai-nilai yang kita pegang untuk pastikan yang agenda berilmu berbakti ini dapat dilaksanakan secara inklusif. Maksudnya bukan saja di peringkat lokal tetapi juga di peringkat global, seiring dengan apa yang kita dengar dalam kupasan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi yang menyokong apa yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang kepentingan untuk kita merimbun, kalau kita lihat dalam wacana strategik KPT sebelum ni disebut tentang menggapai awan. Tapi saya suka nak pergi lebih jauh lagi, kita merimbun ke angkasa tetapi mengakar di bumi. So maksudnya walaupun kita bercita-cita untuk mengantarabangsakan UPM dari segi pendidikan dan inovasi akademik, pembangunan pelajar, jaringan industri dan masyarakat, tetapi kita mesti berpegang teguh mengakar kepada nilai budaya dan agama yang selama ini menjadi benteng yang kuat untuk memastikan yang warga universiti khususnya dan juga masyarakat Malaysia secara umumnya akan menjadi masyarakat yang maju tetapi tetap berpegang teguh kepada budaya dan agama yang unggul. Jadi di situ saya melihat peranan program-program akademik yang kita sediakan perlulah memastikan yang nilai-nilai berilmu berbakti, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama itu diterapkan dalam penyampaian kurikulum kita. Sebab tu saya menekankan kepada semakan semula program-program akademik agar sentiasa relevan dengan kehendak semasa dan juga kehendak masa depan, tapi dalam masa yang sama mengukuhkan nilai-nilai yang kita sebut dalam konsep berilmu berbakti itu tadi. Itu satu dari segi program akademik. Dan nak memastikan program akademik ini adalah program akademik yang berkualiti, kita kena pastikan bakat-bakat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program akademik berkenaan juga adalah bakat-bakat yang cemerlang, bakat-bakat yang sentiasa berusaha untuk memudah cara, terutamanya kalau kita bercakap tentang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, hubungan antara pelajar dengan pensyarah, hubungan antara pensyarah pelajar dengan pegawai pelaksana dan pegawai pentadbir. Semestinya berlaku dalam satu sinergi yang sangat positif supaya akhirnya apa yang kita ingin capai ini akan dapat dilaksanakan dengan tersusun dan strategik. Jadi harapan saya untuk entiti akademik dan antarabangsa, satu adalah program akademik kita semestinya mempunyai kualiti yang tinggi,
kemudian disokong oleh bakat-bakat yang cemerlang, dan akhirnya kita akan dapat memastikan yang program kita ini akan menyediakan individu-individu yang dapat menyumbang bukan saja di peringkat lokal tapi juga di peringkat global. Alright. Itu dari perspektif akademik antarabangsa, Prof Zam, penyelidikan dan inovasi, dan Datuk Nap Chancellor sangat pentingkan bagaimana impak penyelidikan akhirnya menterjemahkan kepada UPM adalah sebahagian daripada yang menyumbang kepada apa yang dihasilkan oleh negara. Strategi daripada TNCPI sendiri pula. Satu soalan yang sangat susah untuk saya jawab. Kalau kita dah lihat kerangka yang dibentuk oleh Yang Berhormat Datuk Nap Chancellor, iaitu adalah satu kerangka yang umum. So sekarang ni kita di peringkat pejabat masing-masing ni kita kena tafsirkan untuk entiti masing-masing details terperinci macam mana kita nak daripada tiang tadi kita nak tafsir kepada kita punya kerangka di pejabat masing-masing. Itu adalah cabaran yang sangat besarlah bagi pihak kami disebabkan kami pada kali ini lebih menekankan kepada kualiti dan berimpak tinggi. Jadi kita kena tukar mindset juga di kalangan pensyarah-pensyarah kita. Bagaimana kita nak bergerak daripada visi dan misi tadi yang Datuk dah tekankan betul-betul. Jadi kita kena reset balik dan memberi fokus berlainan. Cara kerja pun berlainan kali ini. Jadi pejabat saya pun telah membuat rangka sendiri, framework sendiri. Dan yang ini adalah yang kita kena sampaikan betul-betul kepada ketua PTJ ataupun pengurusan di PTJ masing-masing supaya mereka hadam dan juga melaksanakannya. Itu adalah tugas yang ongoing sekarang ni. Saya telah turun padang bersama tim-tim saya, entiti-entiti di pejabat TNCPI. Sekarang ni kita dah pergi ke lebih separuh daripada institut. Fakulti belum lagi, tetapi insyaAllah pada bulan Februari dan Mac nanti kita akan melawat semua dan menyampaikan perkara yang sama. Dan apakah way forward yang kita nak kita nak sampaikan kepada rakan-rakan kita di fakulti dan institut. Alright, itu strategi tindakan di bawah TNCPI dan Prof pun dah turun padang rupanya. Dah turun padang. Alright. Itu turun padang dalam konteks TNCPI ke PTJ di bawah portfolio TNCPI dan akan juga pergi ke fakulti juga. Right. Prof Arifin, kalau Prof TNCPI dia ada PTJ entity dia. Prof pula stakeholders ni yang besar. Strategi Prof untuk nak capai bukan sekadar staff PTJ ataupun entiti tapi stakeholders number one kita. Prof, macam mana tu? Terima kasih Puan Zai. Satu soalan yang sangat mencabar sebab rakan-rakan saya dah jawab tadi berkenaan dengan, so kita kena balik kepada common goal. True North, berilmu berbakti tadi. Ya. So saya sebut tadi juga berkenaan dengan buka ni, post normal times. So sekarang ni kita nak pergi ke arah satu yang kita panggil sebagai kebersamaan. Dan tadi ada saya sebutkan juga beberapa perkara buka. Saya nak pergi kepada 3C dalam konteks ini sebelum saya pergi kepada pelajar, iaitu collaboration, coordination dan juga cooperation. So dalam konteks ini, dalam stakeholder yang paling ramai adalah pelajar. Kita ada 29,000 pelajar, termasuklah 8,200 pelajar antarabangsa. So strategi yang kita kena bawa untuk pelajar-pelajar kepada stakeholder di bawah HEPA dan juga JIM ini adalah melalui pendekatan 3C tadi. Iaitu kebersamaan dan kesatuan fikiran. Yang keduanya adalah kesatuan hati. Dan melalui yang terakhir adalah kesatuan tindakan. So dalam penulisan ahli falsafah yang terkenal, Filsuf Malik bin Nabi, telah menyatakan dengan izin, human groups acquire the quality of the society. That is to say, when it begins and it changing itself in order to achieve the goal. So dalam konteks HEPA untuk mencapai ini, maknanya kita merangka strategi supaya mudah difahami.
Pertama adalah pemahaman apa itu berilmu berbakti. Dengan ilmu yang ada dan berbakti kepada masyarakat dan juga negara, of course. Dan melalui Prof. Datuk Dr. Kamal Hassan, kalau boleh saya petik, beliau menyatakan bahawa universiti ini ada satu taman ilmu dan budi. Ya, taman ilmu dan budi di mana di universiti pelajar-pelajar diajar tentang untuk menjadi kemenjadian manusia ataupun dalam konteks kemenjadian pelajar. So daripada ilmu ini mereka akan bawa untuk berbakti kepada masyarakat. So itu antara strategi yang telah diperkenalkan. Dan dalam konteks ini bagaimana kita nak mengukur supaya pelajar-pelajar ini dapat satu hasil yang ultimately sebenarnya ibu bapa di luar dan masyarakat ni adalah untuk mendapat pekerjaan. So antara strategi yang kita bangunkan di HEPA ni untuk makluman puan dan rakan-rakan itu berkenaan dengan juara. Ya. Juara adalah satu sistem yang mengumpulkan daripada permohonan program, penganjuran aktiviti dan sebagainya, termasuklah juga KPI staff itu direkodkan di dalam juara sistem ini supaya monitoring itu senang untuk dilaksanakan. Yang kedua, bagi mewujudkan peluang, selalu bercerita pelajar ni kurang untuk menunjukkan diri. So kita wujudkan satu apps yang dipanggil sebagai Job Opportunity and Networking. Maknanya di universiti lagi ni kita mewujudkan pelajar untuk kita train mereka untuk menjadi job creator instead of job seeker. So dalam konteks saya pergi sedikit berkenaan dengan JIM, Jaringan Industri Masyarakat, thriving di industri. Kita nak supaya pelajar-pelajar kita ni diperlukan oleh industri. Maka kita membawa industri masuk ke kampus. Umpamanya program incubator. Program incubator keusahawanan. Mari kita bawa industri dan di situ usahawan-usahawan ataupun industri ini akan mengajar pelajar-pelajar kita cara berniaga dan ultimately Puan Zai dan rakan-rakan mereka juga akan menumbuhkan perniagaan. So dalam konteks yang lebih besar melalui program di bawah Kementerian Ekonomi, IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat ada 3. Satu Intan, usahawan tani, yang kedua Insan berkenaan usahawan makanan, dan ketiga Iksan, operator perkhidmatan. So yang ini juga kita bawa industri untuk masuk ke kampus untuk bukan saja mengajar kepada masyarakat tetapi juga mengajar kepada masyarakat yang mana tenaga-tenaga pengajar kita ambil daripada pesyarat-pesyarat kita, pegawai-pegawai takbir kita untuk mengajar. So ultimately common goal adalah true north supaya taman ilmu dan budi itu dapat difahami dengan jelas oleh pelajar, masyarakat dan juga of course alumni dan juga industri supaya konsep berilmu berbakti itu betul-betul dapat difahami oleh masyarakat seluruh. Right. Okay. Terima kasih yang bagi Prof. Kalau kita telitikan kupasan itu tadi, maknanya setiap TNC telah ada kerangka di bawah timbalan NAB Chancellor portfolio masing-masing. Nak tinggal masuk gear 5 jalan. Ni baru bulan 1. Boleh jalan. InsyaAllah. Right. Dan kalau kita lihat juga sudah pastilah ada cabaran. Mungkin agaknya setiap pejabat TNC dah melihat risiko. Ialah bila kita melihat kepada approach pendekatan risk based, maknanya kita dah menjangkau risiko dan kita dah ada strategi berasaskan risiko. Mungkin agaknya boleh dikongsikan risiko yang mungkin tinggi yang mungkin akan dihadapi dan kaedah untuk menangani risiko berkenaan. Kalau boleh kita kongsikan, Pak Uzam? Ya. Terima kasih Puan Zai. Ini satu perkara yang perlu yang kita lihat dan teliti. Memang banyak cabaran yang kita telah telitikan dalam kita nak move forward ni. Dan saya cuba nak highlight satu sajalah iaitu budaya tu. Kita nak tukar tambah baik budaya. Tak tahulah ada perkataannya betul ke tidak. Budaya tu dah sedia ada. Jadi kita nak change mindset dan ke arah budaya lebih baik. Itu merupakan satu cabaran yang paling tinggi bagi saya lah. Bukan senang kita nak tukar mindset pencara-pencara kita ke arah kecemerlangan. Kita selalu mengatakan bahawa kita nak cemerlang, tetapi realitinya kita tidak lihat bahawa kita sentiasa profess kecemerlangan. Ada juga yang business as usual. Right. Prosedur yang kita tak boleh nak
dia ikut prosedur, kita tak boleh nak ubah untuk tambah baik. Sebab dia kata sebab ni sebab tu. Jadi kita kena tukar mindset dan mempermudah carakan proses-proses enablers ni untuk kita terus maju ke depan. Itu adalah banyak perkara yang kalau kita teliti dengan lebih mendalam lagi, memang banyaklah cabaran-cabaran. Menukar mindset tu, Prof. Menarik tu, menukar mindset. Wow, mindset nak kalau kita kata tukar bateri, tukar tools dalam komputer ataupun alat-alat mudah. Buka aja ambil skru tukar, tapi nak tukar mindset insan yang dianugerahkan dengan pelbagai kehebatan. Prof, TNC AA adakah juga dalam konteks kerangka yang akan dibawa cabaran yang sama dihadapi menukar mindset? Terima kasih. Saya suka bila TNCPI sebut tentang menukar mindset ni sebab di bawah tanggungjawab saya, sebab itu saya terpanggil untuk melihat semula kepada bakat-bakat yang kita ada di universiti. Sama ada dari segi bakat yang ada pada pelajar, bakat yang ada pada pensyarah dan juga pegawai kita. Sebab tu untuk bakat pelajar dan pegawai, saya melihat misi saya untuk menyokong True North Datuk Prof. Nak Chancellor adalah untuk bergerak ke arah melahirkan bakat-bakat yang holistik, seimbang. Maksudnya dari segi akli dan nakli dia kukuh. Kemudian kita mengharapkan bakat-bakat ni bakat yang entrepreneurial, maksudnya mempunyai daya tahan, daya saing, berani mengambil risiko yang telah dikira, inovatif, kreatif dan sebagainya. Dan untuk itu kita kena pastikan yang sistem sokongan bakat kita, sistem sokongan pembangunan bakat kita adalah satu sistem pembangunan bakat yang mantap. Jadi untuk awalnya saya ada perbincangan dengan rakan TNCPA untuk kita kukuhkan sinergi antara college dengan fakulti, sistem collegiate ni, supaya usaha untuk pembangunan karakter pelajar ni dilaksanakan secara bersama. Sebab saya rasa bila kita saling melengkapi, kehidupan dan pembelajaran pelajar akan lebih bermakna. Itu satu. Yang untuk pegawai akademik dan pegawai-pegawai, alhamdulillah mendapat sokongan daripada pendaftar. First, kita buat transformasi dulu kepada KIT. KIT sebelum ni yang banyak memfokuskan kepada pembangunan pensyarah dari segi pengajaran dan pembelajaran, dan juga kaedah-kaedah untuk menjadikan mereka supaya lebih terampil sebagai seorang pensyarah. Kita luaskan lagi skopnya kepada daripada KIT lead. Kita juga melihat kepada pembangunan kecemerlangan kepemimpinan akademik. Dan bila kita cakap tentang kecemerlangan kepemimpinan akademik ni, dia bukannya berfokus pada kepemimpinan institusi sahaja, bukannya tentang nak train dengan izin jadi pentadbir yang lebih baik, tetapi juga kecemerlangan kepemimpinan bidang. So maksudnya kita nak supaya pensyarah akan jadi betul-betul pakar dalam bidangnya, sebenarnya ilmu yang ada ni dikongsikan dengan pelajar, dikongsikan dengan pegawai yang menyokong, supaya akhirnya semua bakat yang ada dalam menara ilmu ni adalah mereka yang holistik dan entrepreneurial. Itu yang Prof itu yang maksud hasratkan. kita ubah mindset, kita membawa mereka kepada bergerak daripada zon selesa kepada zon yang lebih baik, yang lebih cemerlang, yang akan menyokong semua usaha yang kita hasratkan, sama ada untuk pembangunan pelajar, pendidikan inovasi, jaringan industri masyarakat, dan juga pembangunan institusi secara seluruh. Menukar mindset, membawa daripada yang biasa kepada lebih baik, yang cemerlang. Prof Arifin, cantik frasa tu. Cantik. Kalau tulis pun cantik. Realitinya pada pandangan Prof, bagaimana kita nak gerakkan, menukar mindset, membawa pasukan universiti ini ke arah lebih cemerlang? Sila Prof. Terima kasih Puan Zai. Daripada budaya, mindset dan seterusnya. Saya suka
pergi kepada buka balik Puan Zai. Okay, right. Buka tadi tu kita tukar V tu kepada vision. Okay. U tu kita tukar kepada understanding, pemahaman. Visi, understanding, pemahaman, dan juga kepada C itu adalah clarity, kejelasan. Yes. Dan kita perlukan agility, ketangkasan. Baik, saya sebut tadi berkenaan dengan taman ilmu dan budi. Suka sekarang ni saya bawa berkenaan dengan pemahaman kepada masyarakat kita berkenaan dengan universiti. University institution, itulah maksudnya universiti. Mengikut Profesor Dr. Muhammad Nakib Al-Atas, yang menyatakan bahawa institusi ataupun universiti sebagai satu kuliah, human faculty, untuk kita melahirkan insan yang disebut oleh sahabat saya tadi, Prof. Ismi, supaya dia dapat balance. Balance cemerlang dari segi akademik dan sosial. Seperti juga yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi baru-baru ini, Yang Berhormat Datuk Seri Raja Dr. Zamri Abdul Kadir, yang menekankan 5 fokus utama, 20 landasan. Suka saya yang landasan yang pertama, otak dan watak itu. Untuk dalam konteks pelajar adalah otak dan watak. Baik cemerlang dari segi akademik dan juga sosial itu adalah amat penting. Dan balik kepada budaya, mindset kita nak tukar ni adalah, pada saya Puan Zai, excellence is not an option. Kecemerlangan ini bukan satu pilihan. Ia mesti, excellent is a must, adalah satu kemestian yang kita kena terapkan kepada pelajar-pelajar kita, masyarakat, kampus kita. Come on, kita di universiti yang tersohor, Universiti Putra Malaysia. Kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi? Tidak ada lagi. Because kita dah berada di satu yang global. And visi kita adalah to become of international university with international repute. So itu yang saya rasa akan membawa universiti kita, dan kita harus fahamkan kepada pelajar, masyarakat dan juga kepada alumni kita. Balik kepada budaya dan mindset ni, dalam konteks yang cuba dibawa oleh Datuk Naib Chancellor kita, berilmu berbakti. Maknanya satu common goal yang kita nak capai adalah kecemerlangan, ada satu kemestian, tetapi dalam kecemerlangan itu juga Puan Zai, kita perlu juga membawa satu naratif supaya at the end of the day yang dapat manfaat ini adalah masyarakat kita dan negara kita, selain dengan misi Universiti Putra. Saya fikir itu antara pandangan saya berkenaan dengan untuk membawa, dan kalau kita nak sembang supaya staff kita memahami, suka saya graduate daripada Jepun ni, kita kena ada satu vision yang berterusan. Kecemerlangan peningkatan ni secara berterusan, iaitu secara ataupun dipanggil sebagai Kaizen dengan izin. Yes, Kaizen. Kaizen dengan izin, peningkatan. Cuma kita nak fahamkan supaya come on, kita sebagai satu keluarga Universiti Putra Malaysia, dia tak ada hipokrit, tak ada birokrasi mana-mana untuk kita membawa. Inilah universiti seperti Puan Zai, universiti kita yang tercipta. Kita mesti bangga. Otherwise kita tak akan dalam konteks juga Malaysia Madani. Apa-apa yang kita buat dia mesti dalam bentuk mapan dan nilai-nilai insan. Hormat menghormati, perasaan kasih sayang, itu wujud. Okay, terima kasih yang bagi Prof. Cantik aturan yang mungkin akan berlaku nanti, dan itulah cabaran yang akan kita nampak mulai January, February, dan akhirnya kita akan ukur pertengahan tahun dan juga hujung tahun nanti. Dan yang kita harus katakan bahawa semua staf kita masa pengambilan interview boleh kerja 24 jam, boleh sanggup tak ada cuti, boleh tidak ada bonus, boleh. Jadi inilah cabaran untuk kita bawa sama-sama pasukan kita ke arah True North dan akhirnya mencapai dan kekalkan kegemilan kita. Dan yang bagi Prof, kalau kita telitikan juga saranan yang amat berhormat Perdana Menteri kita, tata kelola pantas dan berkesan. Bukan pantas saja, pantas dan berkesan. Saya nak agaknya dapatlah sedikit maklum balas bagaimana Prof nak bawa tim Prof terutamanya dalam tata kelola pantas dan berkesan ini. Prof Zam. Dalam pejabat CPI ni, prosedur dan tata kelola dia banyak. Tapi outcome dia tu kita dah tahu, penerbitan, inovasi dan sebagainya. Tapi tata kelola memang banyak. Jadi sekarang ni saya pun telah menggerakkan
satu inisiatif untuk kita kaji balik, kaji dengan data, data intelligence kita panggil lah, supaya kita dapat mengenal pasti di mana bottleneck. Kalau sesuatu, contohnya lah, contoh saja kalau MOU lambat, di mana bottleneck dia? Adakah di peringkat pejabat saya, ataupun legal, ataupun benari dan sebagainya? Di mana, dan jadi di situ kita akan dapatkan reason kenapa benda ini berlaku dan cuba menambah baik, supaya MOA tu boleh dibuat dengan cepat, pantas dan efektif. Jadi itu salah satu contoh lah yang telah saya gerakkan sekarang ni, dan insyaAllah kita akan tambah baik proses-proses lain pula yang kita tengok melambatkan kita nak menghasilkan satu penghasilan penerbitan dan produk dan sebagainya. Right. Mungkin agaknya kita boleh lihat balik bila kita kata nak pantas dan tepat. Proses tu panjang sangat. Sepatutnya boleh dipendekkan dan sebagainya. Boleh menggunakan lean approach agaknya dari perspektif jaringan industri dan masyarakat. Prof. Arifin, agaknya proses-proses kita akhirnya bukan kita kata kita ni part of masyarakat dan industri suka, tapi kan bagaimana agaknya lean proses yang ada di proses yang ada di TNC Gym tadi boleh kita pendek, kita leankan dia. Terima kasih Puan Zai. Yalah, dalam konteks pillars yang berbagi dalam nak transfer thriving di industri, kita perlukan industri. Tapi proses-proses tata kelola ataupun good governance yang terbaik dan pantas, saya suka perkataan pantas tu Puan Zai. Tidak semestinya pantas itu kita boleh memendekkan ataupun melangkaui satu proses yang menyalahi proses ataupun undang-undang. Tapi yang paling pentingnya kita kena facilitate. Kita facilitate supaya industri ini datang kepada universiti. So dalam konteks gym ini kita menggalakkan industri untuk datang ke universiti dan akan mendapat manfaat dalam pelajar. Dalam konsep governance ini, kalau contohnya yang Muhammad Perdana Menteri semasa ucap pertama di WTC baru-baru ini juga menyatakan kalau proses itu boleh 6 bulan, dibuat sebelum ini 6 bulan dan boleh dibuat dalam tempoh 2 minggu, why not? So itu juga antara seperti yang Prof. Zamri sebut tadi, antara bottleneck. Kemungkinan kalau di TNC Gym itu saya adalah bottleneck dan harus benda itu dipercepatkan oleh proses. Dan yang seterusnya juga berkenaan dengan pemantauan. Setelah satu proses itu, permohonan itu, sejauh mana proses pergerakan ini dipantau dan juga dinilai. Maknanya tindakan itu amat penting. That's why tadi saya sebut tadi 3C itu. Collaboration, cooperation dan juga coordination. Pahalnya adalah supaya dia pantaslah. Agility tadi itu. Ya, kita tukar daripada ambiguity kepada agility tangkas. Itu antara yang Zai. Yes. Pantas dalam tindakan kita dan dalam pantas tu nak memastikan yang kita buat tu tepat. Kan? Prof. Ismi, kalau kita tengok curriculum review kita, memang kita ada pun proses. Dia mesti setiap 5 tahun. Dan akhirnya mesti lebih berkesan. Dan dibandingkan pula dengan pasaran kerja semasa. Dalam konteks akademik antarabangsa, Prof. Bagaimana proses tu akhirnya bukan sekadar proses tetapi memberi impak kepada graduan keluar tu memenuhi, menepati pasaran kerjaya. Sila Prof. Terima kasih. Saya rasa Puan Zai boleh baca saya punya minda lah. Dekat akademik dan antarabangsa dalam kita punya entiti, memang kita punya mantra ialah cepat dan tepat. So untuk pastikan yang keputusan yang kita buat, pelaksanaan kita adalah cepat dan tepat, kita kena pastikan ianya sentiasa efektif dan efisien. Dua-dua ni mesti kena ada. Dia kalau efektif tapi tak efisien, tak bagus juga. Kalau efisien tapi tak efektif pun tak boleh juga. Dia kena ada dua-dua tu. Jadi untuk tu memang saya lihat kita kena, apa yang kami buat, kami lihat semula kepada sama macam tadi Prof. Arifin sebut tentang birokrasi-birokrasi yang tidak sepatutnya. Kita kena pastikan dapat diperbetulkan. Dan saya melihat kepentingan untuk wujudnya kebijakan dalam kalangan pembuat keputusan di pelbagai peringkat dalam universiti, yang mana yang perlu dengan izin centralization, yang mana yang kita boleh decentralizekan, maksud kita bagi empowerment, kepercayaan kepada pegawai-pegawai yang bersama-sama dengan kita. Jadi saya lihat bila ada proses efektif dan efisien, cepat dan tepat, saya
dari segi pembinaan kurikulum, bagaimana kita memastikan semua-semua maklumat yang kita dapat daripada industri, daripada masyarakat, daripada pakar-pakar bidang dapat diselaraskan dan akhirnya akan dapat menghasilkan program-program yang benar-benar relevan dan juga benar-benar berkualiti. Tapi dalam masa yang sama dibuat mengikut tata cara yang tepat. Di situlah saya lihat kita akan boleh melahirkan bakat-bakat daripada program-program akademik yang berkualiti. Yang penting memang kena cepat dan tepat, efektif dan efisien. Right, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan saudara-saudari, kalau daripada awal pasaran kita tadi, kita dah melihat bagaimana yang bagi Prof TNC kita, ketiga-tiga plus satu yang menjalankan fungsi tadi Prof Arifin, melihat bagaimana kerangka ini membantu universiti, akan membawa warga universiti ke arah satu matlamat yang sama dalam peluang universiti. Kita juga lihat ketiga-tiga TNC kita dah melihat apakah cabaran, risiko-risiko yang ada dan telah nampaklah, risiko ni dah dilihat, dah ada mungkin rancangan tindakan-tindakan bagi memastikan ia lebih lancar. Dan pada masa yang sama, semua bertuju, lantas, cepat, tepat, efisien. Jadinya kita nampak dah cuma nak gerakkan saja kan Prof? InsyaAllah. Right. Juga saya nak penarik perhatian, kalau kita lihat pada penghujung naratif perutusan Datuk pada hari berkenaan 24 hari bulan Januari yang lepas, yang Datuk sebut, UPM perlu keluar daripada zon selesa untuk menghadapi ketidaktentuan masa hadapan. Dan satu lagi take home message yang diketengahkan ialah kecemerlangan masa hadapan memerlukan usaha bersepadu yang disusun secara strategik oleh semua pasukan yang mantap. Bagaimana Prof TNC melihat take home message yang diberikan oleh Yang Berdatuk Isi pada penghujung slot itu? Prof Zam? Ya. So maksudnya tadi saya lihat dari segi kita dah tak boleh di zon selesa, complacent. Kita kena bangun dari tidur dan terus budaya cemerlang tu kena kita terapkan. Dan juga tadi macam mana kita nak mencapai budaya cemerlang ni adalah bekerja secara berpasukan dan secara strategik. Jadi secara strategik tu adalah tugas kami, saya dan juga sahabat-sahabat TNC yang ada sekarang pada masa pagi ini, iaitu kita melihat secara bigger picture, dan kita lihat dah nampak dah destinasi itu, dan kita harus menggerakkan pasukan-pasukan kita tadi tu bergerak ke arah destinasi itu. Itu adalah saya nampak sangat jelas lah disampaikan oleh Yang Bahagia Datuk VC, supaya perkara-perkara ini tensi-tensi sekalian kena lihat secara detail pula macam mana satu pasukan ni boleh kita consolidatekan lagi dan terus ke depan. Dalam konteks hal Dewan Pelajaran Online, Prof Arifin, ya, take home message ini jelas, semua orang kata jelas dalam portfolio yang bagi Prof memegang TNC Pelajaran Online. Bagaimana pada take home message ini Prof nak pastikan semua warga entiti di Prof tu difahamlah nak sama-sama. Terima kasih Puan Zai. Soalan ini sebenarnya sangat sukar. Ya, kita nak keluar daripada satu zon selesa. Kita nak educate, kita nak bagi masyarakat, terutamanya pelajar ni memahami sebenarnya apa yang dihasilkan oleh Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor kita ini. Saya suka untuk memetik Khairun Nas Anfa'un Nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Dalam konteks ini, kita kena didik pelajar-pelajar kita supaya dari awalnya itu masuknya ke universiti ini untuk menimba ilmu, ya. Dan inline dengan berilmu berbakti, dan ada satu lagi saya cuba tambah, iaitu beradab, ya. Prof Ismi ada sebut tadi apa Prof Ismi? Mengakar di bumi, merimbun ke angkasa. Saya suka yang menggapai ke langit, mengakar ke bumi, ya, menggapai. Dalam konteks zon selesa ini kita nak keluar ni. Kita tak boleh rasa macam wah, dengan kita cukup
dengan apa yang ada, complacent yang tadi. Kita kena sedarkan bahawa dunia di luar ini adalah penuh dengan kompleksiti. Tak ada siapa yang jangka. Contohnya COVID-19, Wan Zaid. Tak ada siapa yang menjangkakan. That's why the konteks buka VUCA itu. So dalam konteks yang cuba kita bawa ini, bahawa keadaan yang ada pada hari ini harus ditingkatkan dan kita tidak boleh lagi berasa sangat selesa dengan ada. So strategi yang ampuh dan mantap harus disusun. Seperti juga dalam kita terlupa berkenaan dengan ada 5 foundation yang berbagai Dato' Nat Chancellor, iaitu evidence and intelligent database. Kita kena melihat, kita di universiti kita kena melihat kepada data-data yang ada supaya kita dapat analyze, dapat interpret, supaya kita dapat melihat okey, sebelum ini bagaimana pencapaian kita pada masa ini dan pada masa akan datang. So salah satu kelemahan kita ni adalah kita gagal untuk foresee, meramal untuk masa hadapan itu. So kalau elemen-elemen ini, evidence and intelligent database ini dapat dikenal pasti dan dapat di ini, I think untuk keluar daripada zon selesa ni, kita kena boleh atasi, yes, back kepada common goal kita, true north, berilmu, berbakti. Dan yang terakhir itu, foundation dan nombor 5 itu, positioning UPM, through branding and marketing. Itu juga perlu supaya proses Kaizen tu kecemerlangan berterusan, peningkatan berterusan tu, supaya kita tak ada berada dalam satu zon selesa. Contohnya ranking. Kita pernah berada dalam 128 dan sekarang kita berada dalam ranking 158. So pada ketika itu mungkin kita okeylah, cukuplah dengan apa yang ada. So maka kita pun lalai seketika, dan walaupun ranking itu tidak ini, minta maaf Prof Zamri dan Prof Ismi, tetapi dari segi promosi kita di luar negara ini, mereka juga melihat kepada ranking ini sebenarnya. Okey, itu Puan Zai. Prof Ismi, kalau kita lihat take home message ini bahawa yang bagi Datuk Chancellor kita, Prof TNCAA nak memastikan player utama, pensyarah faham take home message itu. Bagaimana Prof nak laksanakan? Okey, saya setuju dengan pandangan rakan-rakan. Jadi termasuk soalan-soalan yang Puan Zai lontarkan, saya rasa bila kita cakap tentang True North, kita kena setuju dan faham yang semua orang kena berkongsi True North yang sama. Jadi kalau masing-masing North masing-masing berbeza, kita takkan boleh bergerak sebagai satu pasukan yang mantap. Jadi yang pertama sekali saya ingin tekankan dalam take home message saya ini, True North ini perlu difahami, dihayati dan dikongsikan bersama. Dan saya kira dalam keputusan Datuk Naib Chancellor baru-baru ini telah pun dinyatakan True North itu akan berpasak kepada berilmu berbakti. Sebab kita ingin pastikan yang UPM ini menjadi universiti yang benar-benar berfungsi sebagai menara ilmu yang berbakti kepada masyarakat, sama ada di peringkat tempatan ataupun antarabangsa. Jadi jawapan pada persoalan why berilmu berbakti itu penting dah terjawab. Sekarang ni tanggungjawab kita ialah untuk memastikan yang True North ni difahami dan kemudian dikongsi bersama daripada peringkat pengurusan tertinggi hinggalah ke seluruh lah, sampai ke akar undi, supaya akhirnya kita jelas yang untuk menyokong usaha UPM menjadi menara ilmu yang akan berbakti pada semua peringkat. Kita mesti bergerak secara satu pasukan yang teguh, buang segala halangan-halangan yang ada sebelum ni. Adab al-ikhtilaf, boleh berbeza pendapat, tetapi perbezaan yang akan akhirnya mengikat kita sebagai satu pasukan yang teguh, meraihkan kepelbagaian, tapi dalam masa yang sama mengukuhkan silaturahim bersama kita. Jadi saya rasa take home message saya adalah marilah kita berkongsi True North berilmu berbakti ini dengan sepenuhnya, dan pastikan supaya kita bergerak daripada zon selesa sebelum ini yang mungkin ada cabaran-cabaran tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang telah disampaikan,
supaya akhirnya kita boleh berada pada muka surat yang sama dan akhirnya memastikan yang UPM ini akan teguh dan bukannya runtuh. Terima kasih Yang Bagus Prof. Ulasan berkaitan dengan mesej Datuk Vice Chancellor dan juga take home message daripada Prof sendiri. Prof Arifin, take home message daripada TNC Hawal Pelajar dan TNC Jaringan Industri dan Masyarakat, please. Macam dah jawab tadi Puan Zai. Ini soalan yang sama ni, take home message ni ya. Tadi kita take home message yang Datuk Bisi bagi. Sekarang Prof punya take home message dalam siri kita ini agar warga universiti sama-sama dengan Prof. Terima kasih Puan Zai. Take home message saya sangat jelas. Apa jua kerangka, apa jua strategi yang kita buat mesti berlandaskan matlamat yang satu. Okay? Kalau matlamat kita adalah berilmu berbakti. Dalam plan strategi Universiti Putra Malaysia, suka saya berkenaan dengan strategi nombor 1. Sama dengan sahabat saya ni, strategi kami berkongsi strategi melahirkan watak graduan berdaya tahan mendepani cabaran mendatang. Kita nak lahirkan satu graduan yang berdaya tahan, holistik, seimbang dari segi kecemerlangan akademik dan sosial. So adalah bagaimana untuk kita menjadikan pelajar itu menjadi pelajar yang sebenar, yang mempunyai adab, cemerlang macam mana pun menggapai ke langit, tapi nilai-nilai kemalaysiaan UPM itu still berpaksikan di bumi yang nyata. So I think itu antara take home message. Kalau dari segi jaringan industri dan masyarakat adalah bagaimana supaya ilmu yang ada di universiti ini diperlukan oleh industri dan mereka masuk ke universiti dan ilmu itu dikembalikan kepada masyarakat. So ini antara tanggungjawab dan harapan besar saya selaku dua topi ni, HEPA dan juga JIM ini, supaya warga entiti di bawah HEPA dan juga JIM ni benar-benar memahami apakah yang dimaksudkan dengan true north berilmu berbakti dan juga dia punya matlamat ataupun tujuan asal kita untuk mencapai kecemerlangan ataupun peningkatan cemerlang yang berterusan ataupun kaizen. Sekali lagi, saya tekankan Puan Zai. Terima kasih Prof. Yang bagi Prof Zam, take home message dari Prof Zam sendiri, please. Ya, kalau kita kata take home message dah banyak lah kan. Tapi kalau satu yang paling penting sekali dan juga senang diingat, berilmu berbakti. Berilmu berbakti ini walaupun di dalam bidang pejabat saya pendidikan inovasi masih relevan. Sebabkan kalau kita kata ilmu tu sentiasa dinamik. Dan untuk ilmu tu sangat relevan untuk pada masa sekarang kita perlukan pendidikan. Jadi pendidikan sebenarnya adalah penghasilan ilmu. Jadi berilmu dan berbakti itu bermaksudnya daripada ilmu tadi kita akan terjemahkan kepada inovasi di peringkat perubahan di dalam masyarakat, perubahan peningkatan ekonomi negara. Jadi di situ kita lihat dari segi lain memang sangat relevanlah berilmu berbakti ini kepada pendidikan dan inovasi. Terima kasih Yang Prof. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, alhamdulillah satu bahasan yang sangat komprehensif oleh tiga TNC kita dan juga satu lagi TNC JIM juga. Jadi terima kasih banyak-banyak yang bagi Prof Zam, TNC PI kita, yang bagi Prof Ismi, TNC PI AA, TNC Akademik dan Antarabangsa, dan juga Prof Arifin selaku TNC Hawal Pelajar dan Alumni dan menjalankan fungsi TNC JIM. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, Keputusan 100 Hari Nak Chancellor dan juga kalau kita lihat amanah 2024 telah dikupas mengikut perspektif timbalan Nak Chancellor kita yang pastinya sama-sama kita bersedia bersama-sama untuk kita dalam satu pasukan yang mantap untuk kita sahut dan realisasikan kegemilangan UPM. We love UPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.